Ketua Pembangkang Pritam Singh hari ini dikenakan dua tuduhan di mahkamah atas dakwaan berbohong kepada jawatan kuasa hak istimewa berhubung kes raisahan. Setiausaha Agung Parti Pekerja atau WP itu mengaku tidak bersalah terhadap kedua-dua pertuduhan. Beliau akan muncul lagi di mahkamah bagi persidangan sebelum perbicaraan pada 17 April ini. Encik Singh tiba di mahkamah seorang diri sekitar jam 10.45 pagi tadi tanpa ditemani seorang peguam. Setelah mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Brenda Tan, beliau meminta kes ditangguhkan 4 minggu untuk mendapatkan khidmat peguam. Jika didapati bersalah, Ketua Pembangkang ini boleh menghadapi hukuman penjara sehingga 3 tahun dan denda sehingga $7,000. Apabila ditanya pihak media selepas sesi mahkamah, Encik Singh berkata beliau tiada apa-apa untuk memberitahu para wartawan dan sebaliknya akan mengeluarkan satu kenyataan. Encik Singh dan Naib Pengerusi WP Faizal Manap disiasat pihak berkuasa selama lebih 2 tahun berhubung kes itu. Dalam satu kenyataan sekitar sejam kemudian, Encik Pritam Singh menyatakan beliau akan terus menjalankan semua tanggungjawab Parlimen dan Majlis Bandaran sehinggalah proses undang-undang selesai. Ini termasuk akan meneruskan sesi-sesi bertemu penduduk, lawatan bertemu penduduk dan kegiatan-kegiatan lain. Encik Singh menambah, beliau sedar tentang cabaran-cabaran membina sebuah sistem politik yang seimbang dan demokratik di Singapura sejak memasuki politik. Beliau turut menyebut bahawa merupakan satu kehormatan untuk menjadi sebahagian daripada pasukan Parti Pekerja yang menganjakkan perjuangan ini. Dalam pada itu, Pejabat Peguam Negara atau AGC dan polis menyatakan anggota Parlimen dan Naib Pengerusi WP Faizal Manap yang sebelum ini enggan menjawab pertanyaan jawatan kuasa hak istimewa tidak akan dikenakan tuduhan. Beliau dan Encik Singh sebelum ini dirujuk bagi menjalani siasatan lanjut. Pihak polis bagaimanapun mengeluarkan nasihat dan makluman kepada Encik Faizal. Ia bertujuan membiasakan dirinya dengan tingkah laku yang diharapkan daripada para EP di bawah Akta Parlimen Hak Istimewa Imuniti dan Kuasa. Polis juga menasihati beliau supaya mengelak daripada melakukan perbuatan yang mungkin melanggar peraturan-peraturan tersebut. Sementara itu, dalam kenyataannya menyusuli perkembangan ini, Parti Tindakan Rakyat atau PAP menyatakan ia tidak akan meminta supaya Ketua Pembangkang itu digantung daripada Parlimen sedang proses undang-undang berjalan. Setiausaha penganjur PAP Grace Fu menyatakan pendekatan ini sejajar dengan ketetapan Parlimen untuk menangguhkan tindakan lanjut sehingga sesuatu isu sudah selesai ditangani. Cik Fu menekankan Parlimen perlu mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana EP yang melakukan kesilapan. Namun, menggantung EP daripada Parlimen adalah satu tindakan serius dan mesti dilakukan mengikut proses undang-undang. Parlimen, tambah Cik Fu, tidak boleh menghukum lebih awal sedangkan keputusan proses mahkamah belum lagi selesai. Saudara, ayuh kita imbas latar belakang kes ini. Kes ini berkisar kepada mantan AP GRC Sengkang Raisahan yang berbohong di Parlimen. Pada Ogos 2021, Cik Raisa mendakwa beliau menemani seorang mangsa serangan seksual ke balai polis. Beliau berkata, pegawai polis mengulas tentang pakaian dan tabiat mangsa yang dikatakan minum minuman keras. Beberapa bulan kemudian, Cik Raisa mengaku beliau berbohong. Beliau sebenarnya terdengar kisah itu dari sebuah kumpulan sokongan mangsa yang dihadirinya. Selepas peristiwa itu, Parti Pekerja mengadakan satu sidang media di mana ia menggariskan urutan isu berkenaan sebelum memberi keterangan kepada Jawatan Kuasa Hak Istimewa Parlimen atau COP. Mereka mendedahkan sudah tahu tentang pembohongan Cik Raisa selama beberapa bulan sejak Ogos. Encik Pritam Singh berkata setelah para pemimpin parti mendapat tahu tentang pembohongan Cik Raisa pada Ogos 2021, mereka mendesaknya supaya mengakui kesilapannya dalam sidang Parlimen, seterusnya pada September. Bagaimanapun, Cik Raisa tidak hadir kerana sakit. 2 bulan kemudian, pada Oktober, Cik Raisa mengekalkan pembohongannya di Parlimen. Encik Singh berkata, para pemimpin WP sekali lagi mengarahkan Cik Raisa supaya berterus terang. Beliau berterus terang dalam sidang Parlimen pada November. Ketua Dewan Indrani Raja kemudian memfailkan aduan terhadap Cik Raisa kerana melanggar hak istimewa Parlimen.
Sebulan kemudian, Jawatankuasa Hak Istimewa Parlimen mendengar keterangan Cik Han serta para pemimpin WP Pritam Singh, Sylvia Lim dan Faizal Manap. COP dimaklumkan, Encik Singh memberitahu Cik Raisa supaya merahsiakan pembohongannya hingga ke akhir hayat. Ini bagaimanapun dinafikan Encik Singh. Pada Februari 2022, Jawatankuasa Hak Istimewa Parlimen mengusulkan agar Cik Raisa didenda $35,000 kerana berbohong kepada Parlimen. Jawatankuasa itu turut menuduh Encik Singh sebagai tidak jujur dalam cara beliau menangani pembohongan Cik Raisa. Encik Faizal pula dikatakan cuba menyembunyikan kebenaran dengan enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan jawatankuasa itu. Jawatankuasa tersebut kemudian menyarankan supaya Encik Singh dan Encik Faizal dirujukkan kepada pendakwa raya. Beberapa hari kemudian, Parlimen mengundi untuk menyokong saranan bahawa ia dirujukkan kepada Pejabat Peguam Negara. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyifatkan kemungkinan para pemimpin WP berbohong selepas mengangkat sumpah sebagai satu perkara serius. Pada April 2022, polis menyatakan kes itu sudah dirujukkan kepadanya dan akan menyiasat. Dalam perkembangan lain di dalam negeri, menjelang 2025, Kementerian Kesihatan akan menambah kapasiti penjagaan paliatif di rumah kepada 3,600 tempat. Pesakit-pesakit akhir hayat juga akan mempunyai akses kepada lebih banyak khidmat jagaan. Ini apabila sekitar 300 katil ditambah tahun depan selain 140 tempat bagi jagaan hospis siang hari. I know capacity expansion is not a simple matter. It is not just about having more funding, but also having the adequate skilled manpower, equipment, effective management oversight. Nevertheless, the needs are rising, the work is urgent, and I hope our providers, especially those delivering home palliative care, can move as fast as you can to fulfill the wishes of as many patients as possible. Khidmat jagaan sedang disiapkan di Hub Penjagaan Bersepadu berdekatan Hospital Tan Tock Seng ini. Selepas dipindahkan ke sini, Hospis Dover Park meningkatkan kapasiti pesakitnya dengan sebanyak 40%. Dengan ini, lebih ramai pesakit dan keluarga mereka kini mempunyai akses kepada penjagaan akhir hayat yang lebih disesuaikan. Skim menyewa peralatan juga dilancarkan di pelancaran hub ini. Mulai Oktober ini, para pesakit yang layak akan menerima subsidi untuk menyewa peralatan yang diperlukan seperti katil hospital atau alat pernafasan sekiranya mereka mahu menghabiskan sisa hayat mereka di rumah. Lebih 12,000 warga Singapura boleh memanfaatkan skim ini dalam tempoh 3 tahun akan datang. Saluran CNA meraihkan ulang tahunnya yang ke-25 dan sepanjang suku abad itu, ia berjaya memenangi lebih 500 anugerah antarabangsa. Majlis meraihkan ulang tahun ke-25 itu berlangsung hari ini dan dihadiri timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong serta Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo. Sejak pelancarannya dengan jenama Channel News Asia di Singapura pada tahun 1999, CNA kini sudah berkembang menjadi sebuah pertubuhan berita antarabangsa yang mempunyai 13 biro di merata Asia dan disokong oleh 23 biro berita rencana di Amerika Utara, Eropah dan Afrika. CNA boleh diikuti di lebih 94 juta rumah dan bilik hotel di Asia Pasifik dan Timur Tengah. Wadah online CNA pula dikunjungi lebih 10 juta pengguna berbeza setiap bulan. Ia juga dilanggani lebih 4 juta orang dan mencatat 27 juta tontonan sebulan di YouTube. CNA juga mengekalkan kedudukannya sebagai jenama berita yang paling dipercayai di Singapura buat tahun kelima berturut-turut sejak 2019. In particular, at a time when people everywhere are increasingly identifying themselves in narrow ethnic terms, living in echo chambers and forming their own tribes, it is even more important for CNA to tell stories that bridges divides, that educates us of different perspectives,